Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Kita dapat bersama-sama untuk solat tarawih di Madinah Ramadan, yang mana sebentar tadi imam kita telah membaca bermula daripada juzuk yang ke-14, yang mana ayat-ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam kita adalah berkait rapat dengan kisah Nabi-Nabi dengan kaum mereka masing-masing. Dan kisah ataupun ayat yang dibacakan tadi adalah sangat baik untuk kita tadabbur, untuk kita mengambil kefahaman, kerana ianya berkait rapat dengan kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita tengok sebentar lalu, bagaimana ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam kita berkenaan dengan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana akhir sekali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang dibacakan berkenaan dengan kaum Lut bersama-sama dengan kaum mereka, dan akhir sekali dibalikkan bumi mereka dan ditimpakan batu-batu daripada neraka Jahannam, juga telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas pada ni, Tuan Imam kita juga akan baca berkenaan dengan dua kisah Nabi yang disebut dalam juzuk yang ke-14, iaitu Nabi Syuaib dan juga Nabi Saleh alaihi wassalam. Ambo nak sentuhnya berkenaan dengan dua ayat ataupun dua kisah yang akan dibaca ataupun yang akan disambung oleh imam kita selepas pada ni, supaya kita pakak-pakak perhati, kita pakak-pakak tengok. Yang mana dua kisah Nabi ini, iaitu Nabi Syuaib alaihi salam dan juga Nabi Saleh alaihi salam, bagaimana Allah Ta'ala telah sebut di dalam Al-Quran, wa in kana ashabul aikati ladzalimun fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Surah Al-Hijr ayat 78 hingga 84. Ayat ni akan dibaca selepas pada ni, yang mana di dalam ayat tersebut bagaimana Allah Ta'ala nak bagi gambaran kepada kita berkenaan dengan dua kaum bagi dua Nabi yang masyhur, iaitu Nabi Saleh dan juga Nabi Syuaib. Bagaimana di dalam Al-Quran menyebut Ashabul Aikah. Ashabul Aikah ini adalah kaum Nabi Syuaib alaihi salam, ataupun kita panggil penduduk-penduduk Madian. Bagaimana penduduk-penduduk Madian ini ataupun Ashabul Aikah ini adalah orang yang melakukan kezaliman. Kaum yang melakukan kezaliman. Maka Allah Ta'ala telah membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang sangat membinasakan. Dan kedua-duanya itu diletakkan di jalan Allah yang terang-terang. Maknanya Allah Ta'ala telah menerangkan kepada mereka supaya mereka ini beriman kepada Nabi mereka.
tetapi mereka enggan. Menyebabkan Allah Ta'ala telah memberi balasan yang setimpal kepada kaum Nabi Syuaib. Apa yang mereka lakukan? Apakah kezaliman yang mereka lakukan? Disebut yang pertama sekali, mereka telah syirik kepada Allah. Ahli Madian ataupun ashabul aikah ini, mereka telah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka telah naqsuhum al-mikyala wal mizan. Mereka telah mengurangkan timbangan-timbangan mereka. Kalau mereka ni orang yang nego, maka mereka telah nego cara yang tidak betul. Orang hok kurang, orang peniaga-peniaga yang kecil, semakin hari semakin rugi. Semakin hari semakin teruk. Ataupun dalam bahasa kita lah ni, iaitu mengamalkan sistem kapitalis. Ni adalah ashabul aikah. Hok kaya, hok kaya. Hok miskin, hok teruk. Ini ahlul mai'ah, ashabul aikah. Iaitu kaum Nabi Syuaib alaihi wassalam. Disebabkan perkara tersebut, maka mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu, begitu juga disebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan kaum Nabi Saleh. Wa laqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Begitu juga kami nak cerita kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, berkenaan dengan ashabul hijr. Ashabul hijr ini iaitu kaum Samud. Biasa kita dengar kaum Ad, kaum Samud. Ashabul hijr ini adalah kaum Samud, iaitu kaum kepada Nabi Saleh alaihi salam. Mereka ini lam yu'minu bi risalatin nubuwah. Mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka. Mereka telah menyekutukan nabi-nabi mereka. Sehingga mana mereka berjumpa dengan Nabi Saleh. Dia minta Nabi Saleh tunjuk mukjizat yang mengatakan bahawa Nabi Saleh ni betul-betul Nabi. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Saleh pukul tangan dia di sebuah batu, maka keluarlah seekor unta betina. Keluar seekor unta betina yang gemuk, yang comel. Maka ini bukti ataupun mukjizat yang mengatakan aku ni betul-betul Nabi. Tetapi puak-puak Samud ini mereka enggan. Mereka tidak mahu beriman dengan Nabi Saleh, sehingga mana mereka telah membunuh unta tersebut. Nabi Saleh kata dah, unta ni mu jangan bunuh, mu jangan kosek. Cuma aku akan bagi manfaat kepada kamu supaya kamu boleh ambil susu daripada dia. Kamu ambil manfaat daripada dia. Tetapi akhir sekali puak-puak dia ni telah bunuh unta daripada Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala telah jahanamkan mereka. Allah Ta'ala telah hancurkan mereka. Bagaimana? Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala sebut, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Maka azab Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Allah Ta'ala binasakan mereka dengan suara yang turun daripada langit. Dalam tafsir Al-Qurtubi, suara ini ada ulama mengatakan suara Jibril alaihi salam. Dalam tafsir Qurtubi, ada kata suara daripada langit yang turun pada waktu subuh, menyebabkan suara yang itu begitu kuat, menyebabkan binasanya puak-puak Samud, iaitu kaum kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kerana apa? Kerana mereka ini melakukan kezaliman, mereka ini sentiasa melakukan kemaksiatan, iaitu mereka ini berpoya-poya, suka minum arak, suka berzina. Mereka tidak dengar apa hak Nabi Saleh raya. Akhir sekali, kedua-dua kaum, iaitu ashabul Madian dan juga ashabul Hijr ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang Tok Imam kita baca bermula dengan Nabi Nuh, lepas tu Nabi Lut, lepas tu Nabi Syuaib dan juga Nabi Lut. Keempat-empat Nabi ini, kaum mereka telah dibinasakan. Hak tak beriman dengan Nabi-Nabi mereka ini, Allah Ta'ala binasakan dengan azab yang pedih. Kerana apa? Kerana mereka tidak mahu dengar arahan daripada Nabi mereka, iaitu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita mesti patuh dan juga taat kepada arahan Allah. Kita mesti patuh dan juga dengar kepada arahan-arahan yang ada di dalam Al-Quran. Supaya kita tidak dilaknat oleh Allah. Supaya hidup kita diberkati. Supaya hidup kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita tidak dibinasakan sebagaimana kaum yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah tahniah kepada kerajaan kita kerana istiqamah buat Madinah Ramadan, mewujudkan ataupun menghidupkan Madinah Ramadan ini tidak lain tidak bukan supaya kita sentiasa mengingati di antara satu sama lain bagaimana pentingnya kita hidup dengan masyarakat yang beriman kepada Allah. Sangat-sangat penting kita hidup dalam satu masyarakat yang mana masyarakat ini sentiasa ingat perintah daripada Allah, perintah daripada Allah, arahan daripada Allah. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran, apabila kita berada dalam masyarakat, kita sentiasa mengingati di antara satu sama lain supaya kita tidak gelecor. Orang Kelantan kata kita tak gelecor, kita tidak tergelincir daripada landasan sebenar, daripada jalan yang sebenar kerana kita hidup dalam satu masyarakat yang mana masyarakat kita sentiasa mengingati di antara satu sama lain. Saya secara peribadi melihat alangkah sempurnanya masyarakat kita, alangkah comelnya sempurnanya masyarakat kita, comelnya masyarakat kita ini apabila kita sentiasa mengingati dalam semua perkara. Apa saja perkara kita kena menasihati di antara satu sama lain. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini mesti dihidupkan dalam masyarakat kita. Bagaimana kalau kita hidup dalam masyarakat tetapi apabila kita melihat kemungkaran kita berdiam diri. Apabila kita tengok kemungkaran, apabila kita tengok perkara yang tak comel, kita berdiam diri. Maka sampai bila masyarakat kita akan jadi betul? Sampai bila masyarakat kita akan mengikut jalan yang betul, jalan yang benar? Sebagai contoh, kita semaya di masjid mana-mana. Kita semaya di masjid mana-mana kecuali di Madinah Ramadan. Bagaimana kita tengok apabila saf kita tu tak penuh? Kita pergi semaya masjid mana-mana, apabila kita tengok saf kita tidak penuh. Saf pertama tak penuh, saf kedua ada dah. Saf kedua tidak penuh, saf ketiga ada dah. Saf ketiga tidak penuh, saf yang keempat ada dah. Bagaimana kita nak betul perkara-perkara seperti ini sekiranya kita tidak ada ingatan di antara satu sama lain. Kita ngaji dalam kitab fiqh. Kita ngaji dalam kitab fiqh sah pertama. Apabila mana lebih utama, sah yang pertama walaupun dia panjang berbanding dengan sah yang kedua dekat dengan tu imam. Mana pahala dia lebih banyak? Kalau kita ngaji dalam kitab fiqh. Sah pertama panjang pahala contoh. Siapa ke stadium sah pertama contoh. Mana lebih baik sah yang pertama panjang daripada kita duduk sah yang kedua dekat dengan tu imam. Dalam kitab fiqh kita ngaji lebih baik sah yang pertama walaupun berada di ujung fadilat yang lebih besar daripada sah yang kedua dekat dengan tu imam. Waktu kita ngaji dalam kitab fiqh dia Nabi sebut dalam hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal atau kama qala. Al-Imam Al-Munawwar disebut dalam Faidul Qadir syarah kepada hadis ni sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga malaikat berselawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Berselawat ni ayastaghfirun. Malaikat dan juga Allah Ta'ala memohon istighfar kepada mereka-mereka yang berada di saf yang pertama walaupun hujung di sana. Sebab kelebihan saf yang pertama ini cukup besar. Tidak sini yang royak ni, yang royak di masjid lain. Jadi ni saling ingatan di antara satu sama lain. Bagaimana pula sah yang kedua nak buat? Dia kena sempurna sah yang pertama. Baru ada sah yang kedua. Nak dimula mana sah yang kedua? Mesti bermula di belakang tu imam. Bermula penuh kanan dulu, baru penuh kiri.
Sah yang kedua penuh, mari pula sah yang ketiga, belakang Tok Imam bermula daripada kanan baru penuh ke kiri. Ni hak kita mengaji dalam kitab fiqh. Sebab tu kita berada dalam masyarakat ini sangat baik, sangat comel. Kita kena sentiasa ingat mengingati di antara satu sama lain. Yang pentingnya kita hidup dalam masyarakat, Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita. Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita. Hak kita tak senya, kita berdiam diri. Kita berdiam diri, kita tidak tegur melihat orang panggil masalah. Kita tidak tegur tengok ada kesilapan, menyebabkan akhir sekali kita bimbang. Allah Ta'ala akan binasakan kita. Allah Ta'ala akan rosakkan kita. Allah Ta'ala akan hancurkan kita sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Alhamdulillah. Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada semua dan khususnya kepada kerajaan kita kerana buat Madinah Ramadan ini boleh berkumpul di sini, boleh terawih sini, boleh dengar tazkirah sini. Kita boleh sama-sama ingat mengingati di antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan juga kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh tuan imam kita tadabbur, kita tafakur dan kita faham, barulah rasa jelira, rasa suka, rasa manis kita berada di tarawih kita ini. Walaupun berapa rakaat sekalipun kita rasa jelira. InsyaAllah mudah-mudahan dengan tafakur kita, dengan tadabbur kita itu memberi kebaikan kepada kita semua. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih rahimakumullah.